آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jemaah dan sidang pendengar Hidayah Nur Ramadan. Jadi insya-Allah untuk slot saya ini diberi tajuk pengertian keampunan di dalam bulan Ramadan. Pengertian keampunan di dalam bulan Ramadan. Yang mana alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat dengan bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti. Bulan yang penuh dengan keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan, la tamanna an yakuna syahru Ramadan sanah." Jikalau mengetahui oleh hamba barang yang ada di dalam bulan Ramadan, nescaya berharap hamba bahawa Ramadan setahun sepenuhnya adalah bulan Ramadan, kerana kurniaan-kurniaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Bulan maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keampunan daripada Allah sentiasa terbuka selagi matahari tidak naik sebelah barat, selagi nyawa tidak sampai ke halkum, selagi itulah keampunan Allah terbuka luas. Tetapi di bulan Ramadan lagilah keampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka luas. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tidak bergantung kepada taubah daripada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Keampunan daripada Allah di bulan Ramadan tidak bergantung kepada taubah kita, hamba yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keampunan yang ada dalam bulan Ramadan ni, tanpa bertaubah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Keampunan daripada dosa yang macam mana? Adakah sekalian dosa? Adakah sebahagian daripada dosa yang diampun oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita ambil faham molek supaya kita tidak tersilap faham dengan kata bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan, tanpa bertaubat diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkadang kita tersilap faham. Jadi seolah-olahnya semua dosa-dosa yang kita lakukan masuk bulan Ramadan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama ambil faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Ahmad, yang diriwayat oleh Imam Muslim, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna iza jatunibatil kabair." Sembahyang 5 waktu, Jumaat hingga Jumaat, Ramadan hingga Ramadan, mengkifaratkan kesan dosa antara, selagi menjauhi daripada dosa-dosa yang besar.
Bukan hanya sembahyang waktu sahaja mengampuni dosa. Bukan hanya sembahyang Jumaat saja mengampuni dosa. Bukan hanya Ramadan saja mengampuni dosa. Bukan mengampuni dosa di antara. Tapi kaidnya, syaratnya, selagi menjauhi daripada dosa-dosa yang besar. Jadi kesimpulannya, amal-amal kebajikan kita, amal-amal soleh kita, yang kita bicara sekarang adalah puasa di bulan Ramadan. Mengkifaratkan dosa, iaitu dosa-dosa kecil al-muta'alliqatu bihukukillah. Dosa-dosa kecil yang bergantung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saghair al-muta'alliqatu bihukukillah. Dosa-dosa kecil yang bergantung dengan hak Allah Ta'ala sahaja, yang diampuni dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Yang mana kita maklumlah, wuduk sendiri mengampuni dosa, kita maklum. Tambahan pula sembahyang, tambahan pula pada masa kita sujud di dalam sembahyang. Ini kita bulan Ramadan. Bukan hanya bicara Ramadan tu sendiri, puasa tu sendiri. Sembahyang di bulan-bulan lain mengampuni dosa. Sembahyang di bulan Ramadan, pahalanya seperti sembahyang 70 kali di bulan yang lain. Sembahyang di bulan yang lain mengampuni dosa. Sembahyang di bulan Ramadan yang pahalanya menyamai sembahyang fardu di bulan yang lain 70 kali. Tambahan lagilah mengampuni dosa. Tapi bukan sekalian dosa. Dosa mana? Dosa yang sarair, dosa kecil yang bergantung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa yang besar, sepakat ulama sama sekali tidak akan diampuni dengan sebarang amal ibadah yang kita lakukan, termasuk puasa Ramadan. Melainkan ijma' ulama wajib bertaubat. Ijma' ulama wajib bertaubat, barulah diampuni dosa-dosa yang besar, dan juga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang besar tanpa bertaubat, Allah Ta'ala menghendaki mengampuni, Allah Ta'ala mengampuni. Yang Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dosa-dosa yang besar. Tapi itu adalah kurniaan daripada Allah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa-dosa besar ijma' ulama wajib bertaubat, tidak akan diampuni dengan amal ibadah, termasuk puasa di bulan Ramadan sendiri. Jadi keampunan di dalam bulan Ramadan, dosa-dosa kecil yang bergantung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar wajib bertaubat. Dosa kita sesama kita pun wajib bertaubat, tidak akan diampuni dengan puasa di bulan Ramadan. Dosa-dosa sesama kita. Dosa-dosa sesama kita, sebagai contoh, walaupun khilaf ulama sama ada dosa itu besar ataupun dosa kecil, tapi dosa sesama kita, contohnya mengumpatlah. Dosa sesama kita ni ada dosa pada diri, ada dosa pada harta, ada dosa pada maruah, ada dosa pada kehormatan, ada dosa pada agama. Ini dosa sesama kita. Kita pergi kepada contoh mudahnya mengumpat. Walaupun ulama berkhilaf, mengumpat haram ijma' ulama. Haram ijma' ulama. Haram ni ada dosa besar, ada dosa kecil. Maka khilaf ulama mengumpat yang ijma' ulama ni haram, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jumhur kebanyakan ulama mengumpat dosa besar.
atas pandangan mengumpat dosa kecil sekalipun tidak akan diampuni dengan puasa Ramadan. Wajib bertaubat dengan melengkapkan rukun-rukun taubat dosa kita sesama kita. Sebab itulah kita di bulan Ramadan ni kita kena perbanyakkan muhasabah. Kita kena muhasabah akan diri kita. Kesalahan-kesalahan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang kita belum bertaubat. Memanglah kita sepanjang tahun kita diberi kesempatan melalui bulan Ramadan. Tetapi adakah dosa-dosa kita, dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kita sesama kita bertaubat? Terkadang kita silap faham, kita beranggapan Ramadan mengampuni sekalian dosa. Termasuk dosa besar dan termasuk dosa sesama kita. Dia hak berkaitan dengan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Ramadan, bulan yang penuh dengan keampunan. Apabila diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa ceritalah dia punya kelebihan-kelebihan. Tapi jangan lupa, kena iringkan juga dengan apakah prasyarat untuk dapat keberkatan di bulan Ramadan, untuk dapat keampunan di bulan Ramadan, untuk dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa prasyarat dia? Kita nak masuk bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kitab yang suci Al-Quran. Apakah syarat kita untuk kita masuk di bulan yang suci, bulan Ramadan? Prasyaratnya apa? Tak lari yang pertamanya adalah iman akidah. Itu prasyarat dia. Sebab itulah ayat yang memfardukan puasa Ramadan yang diturunkan pada tahun yang kedua hijrah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah tahun yang kedua, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni biasanya pentazkirah dia tak akan lupa baca ayat ni. Tapi ayat ni dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Yang mana penekanan iman akidah ketika Nabi berada di Mekah 13 tahun. Maka disuruh dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab sebahagian ayatnya penekanan berkaitan dengan seruan iman, seruan akidah kepada sekalian manusia. Bila manusia itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, orang disuruh dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi syarat utama adalah iman, syarat utama adalah akidah. Itulah ketaatan yang paling besar dalam agama kita. Itulah pengambilan diri yang paling besar dalam agama kita, iman akidah. Sebaliknya, dosa yang paling besar dalam agama kita ada dosa yang berkaitan dengan iman, dosa yang berkaitan dengan akidah yang sama sekali tidak akan diampuni dengan Ramadan. Bahkan kalaulah berakidah dengan akidah yang berdosa, Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidak dapat kerahmatan yang ada dalam bulan Ramadan, keampunan yang ada dalam bulan Ramadan, orang inilah orang yang celaka. Nabi SAW bersabda, fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatallahi azza wa jal. Sesungguhnya celakalah mereka yang tertegah pada Ramadan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk bulan Ramadan serta berakidah dengan akidah yang terpesong, Ramadan tidak akan diterima, bahkan itulah kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ambil faham moleklah hak berkaitan dengan prasyarat kita untuk dapat kurniaan-kurniaan, kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam bulan Ramadan.
Janganlah kita hanya melalui bulan Ramadan hanya kita kata tak boleh nak lari lah. Siapa boleh lari daripada bulan Ramadan? Tak ada orang yang boleh lari daripada bulan Ramadan. Jadi janganlah kita hanya melalui bulan Ramadan kerana bulan Ramadan yang melalui kita. Kerana itu sahaja. Tanpa kita berlomba-lomba berharap akan kerahmatan, keampunan yang terkandung dalam bulan Ramadan. Kita nak berlomba, kita nak berharap kepada keampunan bulan Ramadan, kita mestilah mencukupkan dia punya prasyarat dia. Kalaulah kita tidak mencukupkan prasyarat dia, dia tidak panggil kita mengharap, dia panggil kita umniyah, angan-angan kosong. Kita nak harap rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita nak harap keampunan Allah di bulan Ramadan. Tetapi kita melengkap syarat-syarat untuk kita tu layak menerima rahmat Allah, keampunan Allah di bulan Ramadan. Kalau kita tidak melengkapkan syarat, kita bukan berharap tetapi kita umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarat, yang mana kita tertipu dengan hanya disebutkan bulan rahmat, bulan keampunan, bulan rahmat, bulan keampunan, tanpa disertakan apakah prasyarat untuk kita dapat rahmat dan keampunan di bulan yang suci, bulan Ramadan. Yang pastinya syarat yang pertama, akidah kita mestilah akidah yang suci. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita mestilah menekan sentiasa berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam pengajian kita. Bukan hanya slogan. Slogan ESWJ. ESWJ. Ahli sunnah wal jamaah. Terkadang hanya slogan. Apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah? Sebaliknya, akidah yang kita panggil akidah Mu'tazilah. Itu bahasa Arab. Akidah yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak kena pasti molek. Ini syarat utama kita untuk kita dapat kelebihan ganjaran yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita nak masuk bulan Ramadan, pastikan kita bertaubat daripada dosa-dosa yang besar yang kita lakukan. Kederakaan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Dosa besar contohnya kita terbabit dengan riba. Pastikan kita bertaubat daripada dosa besar kita terbabit dengan riba, yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala isytiharkan perang kepada mereka yang terbabit dengan riba. Pastikan kita tidak terbabit dengan rasuah. Itu semua dosa-dosa yang besar. Pastikan kita tidak terbabit ambil harta sesama kita dengan jalan yang batil, jalan yang tidak sebenar. Wala ta'kulu amwala bainikum bil batil, Tuhan kata. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan secara yang batil. Ini dosa besar yang berkait dengan anak Adam pula. Kita ambil harta sesama kita dengan jalan yang batil, jalan yang tidak sebenar. Ini dosa besar satu. Satu laginya dosa besar yang berkait dengan hak anak Adam. Ini sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan dosa-dosa besar inilah yang menyebabkan amal ibadah sunat kita yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun puasa kita sah sekalipun. Puasa Ramadan tu pekah. Dia punya syarat puasa cukup, rukun puasa cukup, perkara yang membatalkan puasa cukup, maka puasa kita sah, tertunai kewajipan, tidak kena qada kembali, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak kalau kita mengekali dosa-dosa besar yang ada di kita tanpa kita bertaubat. Dosa besar riak, dosa besar ujub, dosa besar takabur, dosa besar hasad. Dosa besar takabur itu adalah sifat azazil. Takabur sifat azazil. Dosa besar takabur yang membabitkan pegangan. Yang membabitkan pegangan, maksudnya bukanlah orang takabur ni rosak pegangan. Bukan. Itu maksiat batin. Pegangan persoalan lain. Tapi takabur ini kalaulah dipelihara takabur ni,
Tidak dihilangkan sifat takabur. Lama-lama dia boleh tarik kepada pegangan kita. Sebagian takaburnya Azazil. Aba wastakbara, akhirnya wa kana minal kafirin. Takabur Azazil, akhirnya Azazil ada di kalangan orang-orang yang kafir. Itu takabur. Itu dosa-dosa besar yang sama sekali tidak akan diampuni dengan puasa Ramadan kita. Dengan sembahyang kita ke, dengan Jumaat kita ke, tidak akan diampuni dosa besar, dosa hak berkait dengan sifat-sifat hati. Jadi hak dosa-dosa besar ni kita wajib bertaubat dengan kadar segera, terutama sekali dosa besar hak berkait dengan pegangan. Jangan hanya sebut semata-mata bulan keampunan, bulan maghfirah, kita pun lega. Kena faham molek. Tidak berkait dengan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil sekalipun yang berkait dengan sesama anak Adam. Dosa besar akidah, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sah dari segi pekoh sekalipun. Sebab itulah insya-Allah untuk selok saya kalau tengok dalam jadual tu, oleh kerana hari ni baru 2 Ramadan, kemungkinan 5 kali lah. Diizinkan, kalaulah diizinkan oleh Allah, sempatlah 5 kali. Oleh kerana tajuk pertama diberi berkaitan dengan pengertian keampunan di bulan Ramadan, saya pun bercadang untuk bicara berkaitan dengan taubah. Bicara berkaitan dengan taubah daripada dosa-dosa besar yang tidak diampuni dengan semata-mata Ramadan. Dosa-dosa kecil diampuni dengan Ramadan tanpa bertaubah. Ini saya akan bicara hak dosa-dosa yang ijma' ulama wajib kita bertaubat, yang sama sekali tidak akan diampuni dengan puasa Ramadan kita sekalipun. Saya akan bicara insya-Allah berkaitan dengan taubah. Apa dia syarat taubah, apa dia rukun taubah, apa dia dosa. Ada dosa yang berkait dengan furu' agama, ada dosa yang berkait dengan usul agama. Itu semua pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin, dan saya bercadang nak bicara bab taubah saya ambil dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tapi saya campur dengan hak dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab kiranya selok tengah hari ini sebagai ganti hak selok maghrib sebenarnya. Maghrib malam kami. Hak Terengganu FM suara masjid, hak malam kami. Jadi tukar kepada tengah hari hak selok Hidayah Nur Ramadan. Jadi saya akan sentuh jugalah bab taubah yang terkandung dalam kitab Minhajul Abidin. Ada dosa furu' agama, ada dosa usul agama. Yang paling besarnya dosa kufur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Minhajul Abidin. Dosa furu' agama, cabang agama ni lah. Ada dosa dengan Allah, ada dosa sesama kita. Hak furu' agama. Dosa zahir, dosa batin. Hak cabang agama. Dosa dengan Allah tadi, makan riba, makan rasuah, itu dosa besar. Dosa furu' agama dengan anak Adam, kita ambil harta anak Adam secara batil. Itu dosa yang berkait dengan anak Adam. Dia ada pembahagian dosa. Tapi itu dipanggil dosa furu' agama. Satu level. Hak zahir, hak batin. Satu level. Satu darajah dia panggil. Satu darajah. Yang mana kita ni selain daripada bertaubah kepada Allah, daripada dosa makan riba, makan rasuah apa semua, kita bersertakan dengan taubah daripada dosa riya, ujub, takabur, hasad. Selain daripada kita bertaubah kerana meninggalkan kefarduan sembahyang puasa, kita wajib bertaubah daripada kita tidak ikhlas, kita tidak syukur, kita tidak sabar, kita tidak tawakul, kita tidak redha dengan qada Allah. Sebagaimana sembahyang wajib ijma' ulama, puasa wajib ijma' ulama, ikhlas ke, syukur ke, sabar ke, tawakul ke, wajib ijma' ulama. Sembahyang puasa ditinggalkan, kita wajib bertaubah. Ikhlas, syukur, tawakul kita tinggal, wajib kita bertaubah. Boleh panggil orang yang sebenar-benar bertaubah, taubah kesalahan zahir dan taubah kesalahan batin yang dipanggil dosa furu' agama. Bukan kata hak taubah bahagian ni. Semayang dah. Puasa dah. Ikhlasnya di mana? Syukurnya di mana?
Tawakulnya di mana? Sebagaimana wajib fardu ain kita belajar berkaitan dengan sembahyang dan puasa. Wajib fardu ain kita belajar berkaitan dengan ikhlas, syukur, sabar, tawakul. Fardu ain belaka tu. Sama-sama fardu ain, furu' agama, cabang agama. Yang mana dosa furu' agama ni masih letak satu darajah. Satu lagi darajah hak lebih tinggi, dosa usul agama, pegangan bid'ah. Pegangan bid'ah, pegangan Mu'tazilah, pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah. Dosa pegangan yang terpesong lebih besar daripada dosa furu' agama. Dosa furu' agama contoh tadilah. Makan riba, dosa besar, Allah isytihad perang. Makan rasuah, dosa besar. Tinggal semayang, dosa besar. Tapi lebih besar lagi dosa pegangan yang bid'ah. Pegangan Mu'tazilah, pegangan yang terpesong daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa hak usul agama. Dosa usul agama, hak tu hak tinggi daripada dosa furu' agama. Dosa yang paling besar adalah dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah dengan bahawa sembah Tuhan yang lain. Itu hak jelas-jelas. Itu syirik jali yang terang nyata. Syirik besar yang terang nyata. Ada syirik besar yang khafi. Ada syirik besar yang tersembunyi. Itu syirik besar yang jali yang terang. Sembah Tok Pekong. Itu syirik besar yang jali yang terang. Ada syirik besar yang khafi yang tersembunyi di pegangan masing-masing. Zahirnya orang Islam sembahyang berpuasa tetapi berpegang dengan akidah yang syirik, akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Ini hak paling tinggi sekali, hak dosa berkaitan dengan dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, fiqh dan tasawuf itu asas je. Barulah kita bicara berkaitan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil yang berkait dengan anak Adam yang sama sekali tidak akan dapat keampunan dengan semata-mata puasa di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah lah slot-slot akan datang saya akan membicarakan berkaitan dengan tajuk taubah yang saya ambilnya dan kitab Penambah Hati yang saya akan capu juga dengan kitab Minhajul Abidin, yang mana kitab Minhajul Abidin taubah selepas dia bicara ilmu. Lepas bicara ilmu dan kitab Minhajul Abidin, barulah bicara taubah. Sebab kita nak taubah daripada dosa furu' agama, balik kepada ilmu. Kita nak taubah daripada dosa usul agama, tapak agama akidah, balik pada ilmu. Nak pastikan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sama juga kembali kepada ilmu. Tanpa ilmu, man la yutilul ilm falaisa bisaib. Orang yang tidak belajar ilmu tidak dinamakan orang tu orang yang bertaubat. Jadi setakat itulah untuk slot kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.